Selama sejahtera cikgu kumpulan, kita ada 11 ahli kumpulan. Sekarang kita akan menerangkan tajuk kesan pandemik COVID-19 terhadap kehidupan sosial pelajar. Pada zaman ini, isu hangat COVID-19 telah menjadi bahan bualan selepas dilaporkan oleh sebuah kapal tentang seorang individu berumur 15 tahun tercatat sebagai mangsa pertama yang dijangkiti COVID-19. Kes ini semakin menjadi tetapan dikawal kerana banyak orang belum tidak mengambil perhatian ini. Hal ini juga akan menyebabkan dari segi ekonomi, pandemik dalam menjejaskan ranjang perdagangan global, kemufulisan, kejatuhan pasaran saham dan pertempuran. Kerana mereka tidak dibenarkan keluar dari rumah diri sendiri apabila masa pandemik, jadi mereka tak ada pendapatan untuk meneruskan hidup mereka. Nama saya Roshni Selvam. Saya akan membentang tentang sejarah virus yang melanda dunia. Coronavirus adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Perkataan corona berasal dari bahasa Latin. Corona bererti mahkota. Ini kerana bentuk virus corona memiliki paku yang menonjol menyerupai mahkota dan corona matahari. Coronavirus ini adalah virus yang berkumpulan RNA. Coronavirus ini juga dikenali sebagai virus zoonotik di mana virus ini akan ditransmisikan dari haiwan ke manusia. Terdapat 7 jenis coronavirus yang telah menginfeksi manusia sehingga hari ini. Virus-virus ini tidak memberi komplikasi yang besar terhadap kehidupan manusia walaupun diklasifikasi sebagai coronavirus. Coronavirus jenis baru yang disebut sebagai Coronavirus Disease 2019 iaitu COVID-19 adalah jenis coronavirus yang ketujuh. Ia berasal dari Wuhan, China pada akhir Disember 2019 dan mula merebak dengan pantas ke seluruh dunia pada awal tahun 2020. Coronavirus ini boleh dibahagikan kepada 4 kumpulan varian iaitu Alpha, Beta, Gamma dan Delta. Virus COVID-19 pertama iaitu varian Alpha telah dijumpai di England pada September 2020. Mutasi COVID-19 yang merebak seterusnya ialah varian Beta iaitu ditemui di South Africa pada bulan Oktober 2020. Varian ini diklasifikasikan sebagai kritikal kerana ia merebak lebih pantas dan ini meningkatkan kes kematian di seluruh dunia. Gamma P1 adalah satu-satunya varian virus corona asal Amerika Latin yang masuk kriteria variant of concern. Varian Delta pula dijumpai di India pada awal bulan Oktober 2020. Varian ini nampaknya semakin mengganas dan berisiko tinggi kerana kes yang dilaporkan di seluruh dunia semakin meningkat. Varian Delta boleh merebak 60% lebih pantas berbanding dengan varian Alpha. Varian Delta ini juga dikenali sebagai varian dominan sehingga hari ini. Coronavirus novel ataupun nama asalnya 2019nCoV yang kini dinamakan SARS-CoV-2 adalah ancaman kesihatan terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Virus corona ini biasanya ada pada spesies haiwan yang tertentu seperti unta. Kajian menentu bahawa virus ini suka merebak dari haiwan ke manusia. Pakar melaporkan bahawa inang awal pandemik ini belum ditentukan tetapi jangkitan ini mungkin disebabkan oleh kelawar dan dapat disebabkan kepada manusia oleh spesies haiwan lain. Kajian menunjukkan virus ini boleh dibawa ke lokasi yang jauh jika berada pada produk sedia berburu, menunjukkan kemungkinan virus ini mungkin diimport satu teori yang makin kerap dimakikan di China sejak kebelakangan ini. Katanya Ketua Pasukan Penyiasat China Liang Wannian, sekumpulan saintis China juga menyatakan bahawa pesakit pertama COVID-19 tidak mempunyai kontak dengan pasar Wuhan. Dua pengkaji telah mengatakan bahawa mereka menempuh cap jari unit dalam sampel virus dan ini menunjukkan lebih berlakunya manipulasi dalam magma untuk mengubah sifat asal wasa bagi menjadikan lebih mudah menjangkit terhadap manusia. Agensi-agensi berisikan AS pula telah mencadang dua senario yang mungkin jadi akibat penularan virus ini, iaitu mungkin virus ini terdedah akibat kemalangan yang berlaku di magma atau yang menjadi akibat kontak manusia dengan haiwan yang telah dijangkiti virus.
Terdapat berbagai konspirasi tentang punca wujudnya virus corona ini, tetapi tiada lagi berita yang disahkan akan puncanya. Virus COVID-19 ini masih lagi dikaji untuk mengetahui punca penularannya. Seterusnya, saya akan menjelaskan kesan COVID-19 terhadap psikologi pelajar. Pandemik COVID-19 hari ini telah memberi banyak kesan kepada pelajar. Dan antara kesannya ialah pelajar mengalami gangguan stres yang disebabkan oleh screen exposure yang terlalu lama, iaitu pendedahan skrin berlebihan. Hal ini secara langsung akan menyebabkan pelajar sukar untuk tidur dan kemudian menjelaskan kesihatan mental mereka. Di samping itu, majoriti pelajar tidak mempunyai persekitaran yang selesa atau kondusif kerana pembelajaran atas talian telah dilaksanakan dalam keadaan pandemik ini oleh kerajaan. Sebagai contoh, pelajar tidak mempunyai persekitaran yang kondusif atau selesa dan mengalami liputan internet yang tidak cekap. Dan seterusnya, pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan pelajar tidak dapat berinteraksi dengan guru-guru dan kawan-kawan di sekolah. Tetapi mereka hanya boleh berinteraksi melalui talian. Kerana semua warga negara telah diarahkan untuk berada di rumah semasa wabak COVID-19 ini. Dan impaknya, pelajar akan merasa kurang yakin untuk bercakap di hadapan orang ramai dalam jangka masa yang panjang. Selain daripada itu, tekanan dan kegelisahan pelajar akan turut meningkat akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Misalnya, pelajar akan merasa bimbang atas pelbagai sebab seperti kesihatan diri mereka atau keluarga mereka dan interaksi sosial di luar, dan akan merasa gelisah tentang prestasi akademik mereka. Dan kesimpulannya, COVID-19 telah memberi banyak kesan kepada pelajar daripada berbagai aspek seperti pembelajaran, kewangan dan terutamanya sosial pelajar. Objektif kajian terhadap kesan pandemik COVID-19 terhadap kehidupan sosial pelajar. Melalui kajian ini, para pengkaji ingin mengenal pasti latar belakang terbentuknya COVID-19. Kedua, menghuraikan punca-punca COVID-19 dan menghujahkan kesan COVID-19 terhadap kesihatan mental seorang pelajar. Dengan itu, ia adalah penting untuk mengetahui informasi-informasi tentang COVID-19 ini supaya dapat kita menguruskan dan mengelakkan daripadanya. Untuk mencapai objektif kajian ini, kumpulan kami telah membuat soalan kajian dengan menggunakan Google Form. Selamat sejahtera, Cikgu. Nama saya Michelle Ng. Sekarang saya akan mempersembahkan metodologi kajian. Kajian ini menggunakan teknik kuantitatif, di mana satu tinjauan atau soal selidik yang terdiri daripada berbilang soalan dihantar kepada kumpulan tertentu. Responden mungkin melengkapkan soalan tinjauan dengan jawapan yang paling banyak ditawarkan berdasarkan pendapat setiap responden. Penyelidikan kuantitatif ialah kajian yang menggunakan maklumat atau data kuantitatif. Saiz sampel bagi kajian ini adalah lebih besar daripada saiz sampel bagi kajian kualitatif. Penyelidikan kami juga mengumpul data menggunakan 7 point Likert scale. Terima kasih, Cikgu. Sekarang saya akan menyampaikan pembentangan kepada rakan saya. Nama saya Fabian dan saya akan membentangkan tentang kaedah kajian. Data yang dikumpulkan adalah dalam bentuk balasan yang memberikan rumusan ringkas tentang pandangan umum responden terhadap pelbagai masalah dan kebimbangan. Seperti yang kita tahu, terdapat beberapa jenis tinjauan untuk mendapatkan balasan daripada responden.
memandangkan wabak COVID-19 isu semasa, soal selidik internet iaitu kaedah Google telah pun digunakan untuk mengumpul data siasatan ini. Hal ini kerana jika kami menggunakan jenis tinjauan seperti temuduga, ia akan merisikokan diri kami dengan kontak virus COVID-19 tersebut. Strategi ini bertujuan untuk mengurangkan penularan COVID-19. Jadi kami sekumpulan bersetuju bahawa menggunakan tinjauan soal selidik internet adalah sesuai bagi mendapatkan data-data daripada responden. Kelebihan menggunakan tinjauan dari kaedah Google semasa wabak COVID-19 ini adalah yang pertama sekali kami dapat menjimatkan masa untuk mengumpulkan segala data yang diperlukan dalam masa yang singkat kerana caranya lebih mudah dan cepat. Dengan menggunakan kaedah Google ini, kami juga dapat mengelakkan pertemuan dengan responden secara bersemuka demi keselamatan diri dan juga dapat mengurangkan kes semasa wabak COVID-19 ini. Pembentangan ini, kami akan menunjukkan data-data yang kami memperoleh semasa melakukan kajian ini. Kami akan memula dengan bahagian A, iaitu mengkaji profil demografi responden-responden yang kami telah terima. Demografi pertama yang kami akan mengkaji adalah umur. Jika kamu dapat melihat graf ini, seramai 42.6% adalah berumur di antara tahun 21 hingga 24 tahun. Manakala 38.9% pula adalah di antara golongan umur 18 hingga 20 tahun. Terusnya, jika kamu dapat melihat graf tahap pendidikan, seramai 53.7% sedang melakukan ijazah sarjana muda, 24.1% pula telah sedang melakukan diploma, asasi, matrikulasi atau SPM dan seramai 16.7% masih berada di sekolah menengah atau belajar di sekolah teknikal. Seterusnya adalah status pekerjaan. Dari jumlah responden yang kami telah menerima, seramai 55.6% tidak bekerja, 25.9% bekerja sepenuh masa, manakala hanya 18.5% saja yang bekerja separuh masa. Seterusnya adalah jika responden-responden kami telah terkena dengan wabak penyakit COVID-19. Hanya 14.8% saja yang telah dijangkiti penyakit COVID-19, manakala 85.2% yang lain tidak dijangkiti penyakit COVID-19. Seramai 42.6% daripada jumlah responden kami adalah perempuan, manakala 57.4% yang lain adalah lelaki. Jika melihat dalam profil demografi agama pula, seramai 31.5% daripada jumlah responden kami beragama Buddha, 22.2% pula beragama Kristian, 35.2% pula yang beragama Hindu, manakala agama Islam dan lain-lain merangkumi jumlah peratus yang terbaki. Profil demografi yang akhir pula adalah bangsa, di mana 51.9% berbangsa Cina, 44.4% berbangsa India, manakala bangsa Melayu dan lain-lain merangkumi jumlah peratusan yang lain. Seterusnya, kawan-kawan saya akan membentangkan pula soalan-soalan bahagian B dan bahagian C. Terima kasih. Sekarang, saya akan membincangkan tentang soalan-soalan bahagian B yang kita dapat mengumpul daripada seramai 54 responses. Soalan pertama ialah, aktiviti sosial mereka harian terjejas. Seramai 18 orang pelajar telah menjawab setuju, walau bagaimanapun seramai 16 pelajar menjawab neutral dan setuju juga. Keduanya ialah mereka berpendapat bahawa lebih berminat untuk duduk rumah daripada keluar berjumpa rakan-rakan. Seramai 22 responses telah menjawab neutral dan seramai 5 responses telah menjawab tidak setuju. Maksudnya mereka tidak berminat untuk pergi keluar waktu pandemik COVID-19 ini. Seterusnya, soalan ketiga ialah mereka lebih suka kelas secara atas talian daripada kelas fizikal. Seramai 12 pelajar telah menjawab tidak setuju dan seramai 14 responses telah menjawab mereka neutral. Maksudnya semua menjawab nampak macam ramai pelajar lebih selesa untuk belajar dalam melalui secara fizikal dan juga melalui talian.
Seterusnya, soalan 4 ialah mereka berada lebih kekok dan dari kemas untuk bergaul seperti masa sebelum COVID-19. Seramai 20 responses telah menjawab neutral dan 3 responses telah mengata tidak setuju. Soalan kelima ialah mereka berasa lebih yakin untuk bercakap di hadapan ramai orang waktu COVID-19 ini. Seramai 15 pelajar telah mengata neutral dan juga 7 pelajar kata setuju untuk soalan ini. Walaupun soalan ke-6 ialah mereka menghadapi masalah untuk menyesuaikan diri apabila berjumpa dengan orang selepas sekatan COVID-19 dibubarkan. Seramai 22 responses telah mengatakan bahawa neutral dan 4 responses telah mengatakan tidak setuju. Ini menunjukkan ramai pelajar dapat menjawab untuk neutral juga. Soalan ke-7 ialah mereka berasa senang dengan norma baru. Sebenarnya lepas COVID-19 ini, lepas kelonggaran semua ini, mereka dapat berasa senang tak. Seramai 22 responses telah mengatakan neutral dan 4 responses telah kata tidak setuju. Dan soalan ke-8 ialah mereka berpendapat bahawa mempelajari skill baharu semasa dalam waktu PKP. Seramai 18 responses telah mengatakan bahawa neutral dan 2 responses sahaja kata mengatakan bahawa mereka tidak setuju dengan soalan ini. Maksudnya, seramai pelajar mengatakan neutral, setuju dan sangat setuju. Ini adalah konklusi untuk soalan-soalan tersebut. Terima kasih. Seterusnya, bahagian C. Soalan ini bertanya tentang perhubungan antara orang lain melalui talian adalah baik. Kebanyakan responden memberi tidak sebagai jawapan, iaitu kerana mereka tidak dapat memahami fikiran dan merasakan perasaan orang lain semasa berkomunikasi atas talian. Soalan yang seterusnya ialah responden ditanya tentang bagaimanakah COVID-19 telah mengubah cara kehidupan seharian. Jawapan responden boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian. Bahagian pertama ialah pelajar. Mereka terpaksa belajar melalui talian dan kekurangan sosial dengan guru dan kawan. Bahagian yang seterusnya ialah pekerja. Mereka terpaksa bekerja dari rumah dan mempunyai masa yang banyak untuk teman dengan keluarga. Ini kerana mereka sentiasa boleh berjumpa anak semasa bekerja dalam talian. Setengah responden juga telah mengambil berat tentang kebersihan, kesihatan diri dan keluarga kerana wabak COVID-19 yang serius. Oleh itu, mereka akan sentiasa membasuh tangan ketika keluar dari rumah dan akan membersihkan rumah dengan kerap. Soalan yang terakhir ialah apakah simptom-simptom COVID-19? Majoriti responden telah memberikan jawapan yang hampir sama, iaitu kehilangan rasa atau bau, batuk, selsema dan demam. Terdapat beberapa jawapan yang khas seperti sakit kepala, ceri-berik, kesukaran bernafas dan penat. Menurut kajian simptom yang paling kerap dilaporkan ialah demam, iaitu 83.21%, batuk 61.74% dan keletihan 30.22%. Dalam kesimpulan, kajian ini telah menggesahkan pengaruh negatif COVID-19 terhadap kesihatan mental pelajar. Keterutan pandemik juga membawa banyak kerisauan dan ketakutan dalam seseorang pelajar. Kerajaan telah dikuasakan Perintah Kawalan Pengerakan PKP atau juga dikenali sebagai lockdown supaya seluruh masyarakat Malaysia digerakkan duduk di rumah dan mengurangkan kekerapan keluar dari rumah, pergi sini atau pergi sana. Ramai pelajar yang keletihan dan tidak dapat menyiapkan kerja rumah kerana mereka berada di rumah banyak masa dan tiada orang memotivasi mereka menghabiskan kerja rumah. Tanpa pembelajaran fizikal suka melakukan pembelajaran secara dalam atas talian dan isu internet menyebabkan pelajar tidak dapat menimbang pengetahuan dengan berkesan dan
terhad kepada satu topik sepanjang masa. Itulah semua ceramah kita. Sekian, terima kasih.